Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan sebuah gabungan politik yang selama ini mendakwa paling kukuh, paling berdisiplin, paling setia antara satu sama lain. Tiba-tiba hari ini orang dalam sendiri bangun dan kata, cukuplah. Nah, inilah yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional sekarang. Dan apa yang lebih panas, suara itu datang bukan dari orang biasa, tetapi daripada Ketua Pemuda PAS sendiri. Ya, ini bukan bisik-bisik warung kopi, ini adalah kenyataan terbuka, kenyataan yang keras, dan kenyataan yang sangatlah berani. Persoalannya, adakah ini sekadar luahan emosi, atau sebenarnya satu pendedahan besar tentang siapa yang gagal memimpin Perikatan Nasional? Kita mulakan dengan kenyataan yang menggegarkan lanskap politik pembangkang. Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azimuddin, secara terbuka menyatakan sudah tiba masanya PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Ini bukan cadangan yang kecil, bukan juga sindiran yang halus, tetapi satu tuntutan yang jelas. PAS patut memimpin Perikatan Nasional dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang wajar menjadi pengerusi gabungan itu. Kenapa kenyataan ini begitu keras? Jawabannya berpunca daripada krisis politik Perlis yang kini menjadi luka terbuka dalam Perikatan Nasional. Afnan menuduh rakan gabungan mereka bersatu bukan sahaja lemah, malah seolah-olah mengkhianati kepercayaan PAS. Isunya berkait dengan tindakan 5 ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan terhadap bekas Menteri Besar Perlis, Sukri Ramli. Menurut Afnan, bersatu sama ada sudah hilang kawalan ke atas wakil rakyat mereka, atau lebih buruk lagi sebenarnya merestui tindakan tersebut. Nah, Afnan mendedahkan bahwa apabila ditanya, bersatu menafikan yang mereka mengerahkan adun menandatangani akuan bersumpah. Tetapi dalam masa yang sama, tiada sebarang tindakan disiplin dikenakan. Lebih mengejutkan, salah seorang daripada adun terbabit pula dicalonkan sebagai menteri besar. Jadi persoalan yang Afnan bangkitkan sangat mudah tetapi pedih. Jika benar tidak mengarah, kenapa tidak dihukum? Jika tidak bersetuju, kenapa diberi ganjaran jawatan pula? Dalam logik politik, diam tanpa tindakan selalunya membawa makna persetujuan. Bandingkan pula dengan tindakan PAS sendiri, 3 adun PAS yang terlibat, Saad Seman dari Cuping, Fakrul Anwar Ismail dari Bintong, dan Ridzuan Hashim dari Guar Sanji, terus dipecat keahlian dan kerusi mereka diistiharkan kosong. Ini bukan tindakan kosmetik, ini adalah message yang jelas bahwa PAS mahu menunjukkan disiplin dalaman mereka tidak boleh diganggu ataupun digugat. Maka apabila tindakan tegas PAS bertembung dengan sikap senyap dan tunggu bersatu, jurangnya menjadi terlalu ketara untuk disorokkan. Dalam satu hantaran Facebook yang jauh lebih emosional, Afnan menggunakan bahasa yang sangat keras. Beliau menyatakan pengkhianat tidak layak dijadikan kawan, yang lemah tidak layak memimpin, dan yang mengkhianati perjuangan lebih baiklah berundur. Ini bukan bahasa diplomasi, ini adalah bahasa pertempuran politik. Kenyataan ini sendiri sudah cukup untuk menunjukkan tahap kekecewaan PAS, khususnya sayap pemuda, terhadap kepimpinan Perikatan Nasional yang sedia ada hari ini. Sehari sebelumnya, Afnan turut meluahkan rasa bahwa PAS seolah-olah telah ditinggalkan bersatu selepas pelantikan Abu Bakar Hamzah sebagai Menteri Besar Perlis. Menurut beliau, PAS tidak rugi apa-apa jika bersatu memilih untuk menjauh, dan PAS mampu meneruskan perjuangan bersendirian. Ini, kawan-kawan, bagi saya adalah satu message yang sangat berani karena secara tersirat ia mencabar keperluan PAS untuk terus kekal dalam Perikatan Nasional. Untuk konteks, pelantikan Abu Bakar berlaku selepas 5 adun bersatu dan 3 adun PAS dilaporkan menyerahkan SD kepada Raja Perlis untuk menarik sokongan terhadap Sukri Ramli yang meletakkan jawatan atas faktor kesehatan. Walaupun alasan kesehatan diberikan, gerakan politik di belakang tabir tetap tidak boleh dinafikan. Dan disinilah yang membuatkan PAS merasakan yang mereka ini sudah dipinggirkan di dalam permainan kuasa tersebut.
Reaksi daripada pemimpin PAS lain juga tidak kurang pedasnya. Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad serta Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari memuat naik kenyataan di media sosial yang jelas memberi bayangan wujudnya unsur pengkhianatan. Walaupun tidak menyebut nama secara langsung, mesej mereka cukup jelas untuk dibaca oleh sesiapa yang mengikuti perkembangan politik semasa. Yang menariknya, kritikan terhadap kepimpinan PN bukan sahaja datang daripada PAS. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan turut mengakui bahwa kegagalan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menangani krisis Perlis dengan berkesan telah merosakkan gabungan itu. Menurut beliau, kegagalan tersebut membuka ruang kepada desakan supaya PAS keluar Perikatan Nasional dan menghidupkan semula Muafakat Nasional. Disinilah naratif menjadi lebih besar. Ini bukan sekadar soal Perlis, ini soal siapa sebenarnya memimpin Perikatan Nasional, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang sekadar menjadi penumpang. Selama ini Perikatan Nasional sering dipersembahkan sebagai gabungan kukuh, berprinsip dan stabil. Tetapi episode ini mendedahkan sisi yang jauh lebih rapuh, yaitu perbezaan pendekatan, pertembungan ego, dan juga perebutan pengaruh. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita masuk pula ke slot persoalan paling kontroversi. Dan ini penting untuk kita bincangkan bersama-sama. Persoalannya, adakah tuntutan Afnan ini sebenarnya mewakili suara akar umbi PAS yang sudah lama terpendam? Atau ini hanyalah tekanan strategik untuk memaksa Bersatu tunduk dalam rundingan dalaman Perikatan Nasional? Jika PAS benar-benar mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional, adakah itu akan mengukuhkan gabungan atau sebaliknya mempercepatkan lagi perpecahan? Lebih besar daripada itu, adakah Perikatan Nasional masih lagi relevan sebagai satu gabungan jika kepercayaan antara rakan komponennya sudah runtuh? Politik bukan sekadar nombor kerusi, ia tentang kepercayaan, disiplin, dan kejelasan kepimpinan. Bila satu pihak bertindak tegas dan satu pihak lagi berdiam diri, mesej yang sampai kepada rakyat ialah ketidakseimbangan kuasa dan juga prinsip. Dan soalan yang mungkin paling sensitif, jika PAS benar-benar keluar daripada Perikatan Nasional ataupun mengambil alih sepenuhnya, kemanakah hala tuju politik pembangkang selepas ini? Adakah kebangkitan semula Muafakat Nasional satu realiti? Atau sekadar nostalgia politik yang sukar dihidupkan kembali? Semua ini bukan persoalan yang remeh kawan-kawan, karena jawabannya akan menentukan lanskap politik Malaysia dalam beberapa tahun akan datang. Dan akhirnya apa yang berlaku hari ini ialah pendedahan bahwa krisis Perlis hanyalah simptom kepada masalah yang lebih besar di dalam Perikatan Nasional. Dan kenyataan Afnan bukan sekadar kenyataan emosi, tetapi ia adalah isyarat amaran, sama ada PN berubah atau PN akan terus retak dari dalam. Jadi saya ingin tinggalkan Anda dengan satu soalan terakhir yang mungkin buat ramai tidak selesa. Jika pemimpin muda PAS sendiri sudah hilang keyakinan terhadap kepimpinan Perikatan Nasional hari ini, mengapa rakyat masih perlu yakin bahwa gabungan ini mampu mentadbir negara esok? Coba pikir. Kalau Anda rasa isu ini tidak akan berhenti di Perlis saja, coba tulis di ruangan komen di bawah. Kalau Anda pikir ini permulaan kejatuhan Perikatan Nasional, tekan like. Dan kalau Anda mahu lebih banyak pendedahan politik tanpa tapisan, jangan lupa subscribe dan kongsi video ini. Kita jumpa lagi dalam perbincangan seterusnya yang confirm lebih panas, lebih berani, dan lebih jujur. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di episode yang seterusnya nanti. Sekian, terima kasih semua.